Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Alex TV bersama saya Hafizi Muhammadiyah bersiaran dari studio utama. Dan bersama saya rakan penyampai Safwan Fatimi yang kini bersiaran di rumah. Ini merupakan salah satu usaha kami untuk sama-sama membendung penularan COVID-19. Seperti yang sedia maklum, pada Disember 2019, dunia digemparkan dengan satu berita penularan virus COVID-19 yang bermula di Wuhan, China. Penularan virus ini adalah sangat pantas di kalangan masyarakat dunia sehingga tercetusnya pandemik. Seperti yang dapat dilihat, trend kes penularan COVID-19 di Malaysia sahaja adalah semakin tenang. Pakar-pakar perubatan dan saintis dari seluruh dunia mengambil masa dalam mencipta vaksin untuk menangani virus ini. Pada Februari 2021, akhirnya bekalan vaksin COVID-19 telah berjaya memasuki negara kita dan bermulalah aktiviti vaksinasi kepada penduduk secara berkelompok. Rata-rata terdapat pelbagai reaksi positif maupun negatif terhadap vaksin ini. Ada daripada mereka menolak aktiviti vaksinasi ini. Mereka ini adalah daripada golongan anti-vaksin. Mengapa wujudnya golongan anti-vaksin ini? Perinciannya Safwan. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan anti-vaksin? Golongan ini adalah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi di mana vaksin adalah tidak selamat dan membawa penyakit. Penolakan vaksin didapati mencerminkan pelbagai faktor, termasuklah gaya hidup keluarga, dirasakan risiko penyakit, keberkesanan vaksin dan kesan sampingannya. Peningkatan ketara golongan anti-vaksin ini yang menolak pemberian imunisasi kepada anak masing-masing adalah punca munculnya kembali penyakit cegahan vaksin ini. Sebelum kita ke kupasan selanjutnya, mari kita lihat klip ini. Antara punca wujudnya golongan anti-vaksin ini, yang pertama adalah Cuba tengok ni. Walau weh, lelaki berusia 25 tahun mengalami demam panas dan kekenyangan otot selepas 24 jam menerima vaksin. Seramai 168 orang mengalami komplikasi darah beku selepas mengambil suntikan vaksin di Britain. Dengan 32 daripadanya maut. Menakutkan je. masyarakat takut akan kesan sampingan setelah divaksin. Persoalan-persoalan ini tercetus oleh masyarakat kerana terdapat berlakunya kes kesan-kesan sampingan setelah penerima menerima suntikan vaksin. Malah lebih teruk lagi apabila melibatkan kes kematian. Guys, saya rasa ibu saya tak nak ambil vaksin lah. Ni mesti sebab you tinggal di kawasan pedalaman ni. Betul? Korang tak dapat banyak informasi mengenai vaksin dalam kerajaan ni. Yang kedua, masyarakat kurang informasi berkaitan vaksin. Masyarakat pelbagai lapisan umur dan latar belakang pendidikan menyebabkan ada segelintir individu yang tidak tahu apa itu vaksin. Program vaksinasi ni semua agenda Yahudi dan telah mempengaruhi rakyat Malaysia kah? Vaksin COVID-19 mengandungi microchip yang akan disuntik ke dalam tubuh manusia untuk mengawal minda. Vaksin adalah agenda Israel Zionis untuk menghancurkan manusia, khususnya umat Islam. Kena retweet and share ni. Punca yang ketiga, masyarakat mudah percaya kepada penyebaran berita palsu di media sosial. Pengguna media sosial yang tidak mempunyai ilmu berkaitan vaksin ini akan mudah percaya kepada berita-berita palsu di media sosial kini. Weh, nenek aku kata minum rebusan dan mandian bawang putih mampu melawat penyakit COVID-19. Kalau macam tu, baik tak payah ambil vaksin. Kejap. Pokok semampu dapat membunuh coronavirus. Yang terakhir adalah adanya masyarakat yang bergantung sepenuhnya kepada rawatan tradisional. Terdapat juga masyarakat yang bergantung sepenuhnya kepada rawatan tradisional dan tidak menerima sebarang rawatan atau ubat-ubatan di pihak perubatan moden seperti hospital. Usaha kerajaan dalam menjalankan program vaksinasi kebangsaan sememangnya mendatangkan kepentingan bersama. Apakah yang dimaksudkan dengan vaksin adalah ianya merupakan virus atau bakteria spesifik yang dimatikan atau dilemahkan di mana ia dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan membentuk sistem kekebalan imun tubuh. Manakala vaksinasi merupakan proses menyuntik vaksin ke dalam tubuh badan yang merupakan langkah awal untuk penjagaan daripada penyakit.
Imunisasi pula ialah proses jangka panjang bagi tubuh badan menghasilkan antibodi supaya penyakit tersebut dapat dilawan. Kita teruskan pintas langsung wartawan lokasi Aidil Ishraf di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Silakan Aidil. Terima kasih Hafizi yang berada di studio utama. Sekarang saya berada di PKRC bagi menanyakan pendapat mengenai penularan COVID-19. Bersama saya, Pegawai Angkatan Pertahanan Awam, Encik Hakimi. Okey Encik, pada pendapat Encik, mengapa pentingnya vaksin ini kepada masyarakat kita? Terdapat berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya pada zaman sekarang ni. Jadi, pentingnya pemberian suntikan vaksin adalah untuk menangani penyakit tersebut dengan cara merawat jika sudah dijangkiti maupun untuk mencegah daripada jangkitan pada masa hadapan. Terima kasih Encik. Bersama saya seterusnya Encik Hafizuddin yang merupakan pesakit di sini. Jadi, apa yang Encik ingin menyeru kepada masyarakat di luar sana supaya mengambil vaksin? Kepada sesiapa pun anda di luar sana, tidak mengenal usia, pangkat atau sesiapa pun anda sekalipun di luar sana, tolonglah ambil vaksin ni sebab kita nak putuskan rantaian COVID-19. Kalau awak ada pasal niat untuk tak nak ambil vaksin ke, tolonglah fikir pasal keselamatan orang lain. Jangan fikir diri sendiri je. Penting untuk kita ambil vaksin ni. Terima kasih Encik. Dalam konteks COVID-19 ini, diakui vaksin merupakan ikhtiar bagi melindungi diri daripada dijangkiti virus berkenaan. Lantaran itu, rakyat Malaysia haruslah patuh dan memberi kepercayaan penuh kepada kerajaan dalam menangani pandemik ini menerusi pengambilan suntikan vaksin. Sememangnya kebebasan golongan anti-vaksin ini sedikit sebanyak mengusahkan masyarakat sekeliling. Bersama saya, Encik Farrell yang merupakan penerima suntikan vaksin COVID-19. Jadi Encik, apakah pendapat Encik jika golongan anti-vaksin ini masih bebas bersama kehidupan mereka? Yang saya boleh kata, masyarakat kita akan terdedah kepada penyakit berbahaya. Individu yang menolak vaksin ini boleh menyebabkan dirinya terdedah kepada berbagai penyakit berbahaya lah. Hal ini bukan saja melibatkan individu tersebut, tetapi melibatkan pergaulan sesama masyarakat di sekelilingnya juga. Terima kasih Encik. Golongan anti-vaksin ini juga bahkan mampu membentuk generasi muda yang tidak sihat. Hal ini kerana terdapat ibu bapa daripada golongan anti-vaksin ini tidak mendapatkan vaksin kepada anak-anak mereka sejak mereka lahir lagi. Golongan anti-vaksin semakin meningkat di Malaysia. Mereka juga semakin berani menyebarkan ideologi anti-vaksin di media-media massa. Setakat itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke studio utama. Antara cara untuk mengatasi penyebaran ideologi gerakan anti-vaksin adalah yang pertama, Guys, saya rasa Menteri Kesihatan kena menerangkan lebih banyak info mengenai vaksin, terutamanya di kawasan pedalaman macam tempat kami ni lah. Betul. Dia kena turun padang. Dan menjawab segala kemuskilan. Yang pertama, penerangan berkaitan vaksin daripada pakar perubatan kepada masyarakat. Pakar-pakar perubatan mestilah bersentiasa memberikan penerangan kepada masyarakat dan menjawab segala persoalan mengenai isu vaksin. Orang-orang anti-vaksin makin berani sekarang Kita kena buat petition untuk kerajaan mewajibkan suntikan vaksin kepada semua rakyat Malaysia. Kalau mereka ingkar, bagi denda. Yang kedua adalah mewajibkan suntikan vaksin. Kerajaan perlulah mengetatkan undang-undang di mana masyarakat diwajibkan untuk mengambil suntikan vaksin. Adik aku semalam marah jiran sebab tak mahu cucuk vaksin. Baguslah. Ni mesti dekat sekolah ada kempen-kempen yang dapat beri manfaat kepada mereka ni. Cara yang ketiga adalah melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Mengadakan kempen vaksin di sekolah-sekolah mampu mendedahkan kepentingan vaksin kepada golongan pelajar dari usia yang muda. Baiklah, berdasarkan kupasan yang dipaparkan, ini terbukti bahawa pengambilan vaksin amat penting dalam membantu mengurangkan jangkitan penyakit berbahaya dan banyak keburukan jika menolak. Setiap pihak haruslah bertanggungjawab terhadap negara dengan mengambil suntikan-suntikan vaksin yang telah disyorkan oleh kerajaan. Kita jaga kita.